Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and saya ketemu. Okay, pada kali ini kita nak kongsi mengenai e-book copywriting penjual hartanah. Jadi kita sambung ke next video. Okay, jadi kepada anda yang mungkin dah follow kita punya video yang sebelum ini, jadi kali ini kita sambung ke next video, iaitu berkaitan dengan emosi. Okay, ini saya dah present. Okay, sebelum ni anda boleh tengok balik kita punya perkongsian untuk video yang sebelum ini. Okey, siapa klien ataupun sasaran kita lah. Okey, kali ini kita nak terangkan mengenai rahsia emosi dalam copywriting hartanah. Okey, copywriting ni sebenarnya sangat penting untuk anda yakinkan klien. Jadi yakinkan klien ini bermaksud anda kena ada emosi, terutamanya permainan orang kata, sebab emosi ni sebenarnya sangat penting sebab dia akan membuat orang tu setuju ataupun tidak setuju dengan anda. Jadi kadang-kadang kalau kita berhadapan memang kita boleh cakap lah secara emosi. Maksudnya bagaimana cara kita bersungguh yakinkan dia, kita bagi tahu, kita pujuk dia. Okey, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senyuman. Jadi mereka akan faham apa sebenarnya mesej yang anda sampaikan sebabkan ada eye marketing ataupun penglihatan secara jelas, okey, melalui mata klien tersebut. Tetapi jika copywriting sebenarnya penglihatan itu secara eye marketing juga, cuma dalam bentuk ayat. Jadi ayat ni kadang-kadang memainkan peranan untuk mereka membaca dan merasai apa sebenarnya yang anda nak sampaikan, apa mesej yang anda nak sampaikan. Anda terangkan kepada klien sama ada dalam keadaan gembira, sama ada terangkan dalam keadaan senyum, anda terangkan kepada klien sama ada dalam keadaan yang rasa tak rela, tak ikhlas. Jadi benda itu akan nampak dari segi copywriting anda. Jadi sebenarnya copywriting ini sangat-sangat penting untuk anda, orang kata, tulis dengan baik. Dia akan present apa perasaan ataupun jiwa anda. Sebab kita nak beli jiwa klien ni. Jadi kita kena present dengan bersungguh ataupun memainkan emosi. Okey, jadi anda kena pandai. Okey, sebelum tu kita akan pergi kepada rahsia emosi dalam copywriting hartanah dalam e-book 101 copywriting penjual hartanah. Okey, jadi kita akan pergi ke next, iaitu berkaitan dengan rahsia emosi. Okey, sebelum kita pergi pada copywriting nak menulis, kita kena tahu apa itu rahsia emosi. Okey, dalam jualan dan pemasaran, ia jauh lebih berkesan jika anda menjual dengan emosi ataupun soft sell. Okey, maksudnya soft sell ini anda menjual secara lembut. Anda menjual dalam keadaan tidak sedar, tidak perasan. Klien tidak sedar anda menjual. Okey, sebenarnya itu adalah cara yang terbaik. Okey, tetapi apabila soft sell itu anda dapat kuasai, kemungkinan anda boleh tunjuk dari segi hard sell pula. Maknanya anda boleh tunjuk produk anda sebab klien dah sudi menerima apa yang anda nak sampaikan, apa mesej anda mengenai bisnes anda. Okey, kerana di situ klien hartanah akan rasa lebih dekat dan selesa berurusan dengan anda. Di situ wujud kepercayaan. Okey, jadi kalau kita berjumpa dengan klien, cara nak close memang totally cara bercakap lah. Bercakap ni terus masuk ke telinga, terus faham. Tapi dalam zaman sekarang ni, antara senjata adalah melalui online, di mana mata memainkan peranan untuk kita online, dan ia merupakan salah satu mesej yang ingin sampai secara tidak berbunyi. Maknanya klien sudi, dia sendiri yang rela untuk baca. Jadi copywriting ini, jika copywriting itu tidak menarik, jadi mungkin klien akan membaca sekadar membaca tajuk saja dan dia akan scroll ke atas. Bagaimana kita nak suruh mereka baca sampai habis iklan kita? Jadi ayat anda pada permulaan anda kena ciptakan dari segi sangat-sangat orang kata rasai, kata perasaan, ataupun jika anda menjual hartanah ini, anda kena wujudkan perasaan, orang kata bila mana dia baca ayat copywriting iklan anda tu, dia akan rasa happy, dia akan rasa macam aku nak tahu lebih lagi, aku nak tahu apa benda yang nak sampaikan tu. Okey, aku rasa macam hartanah ni, apa yang disampaikan ni memang aku rasa kena beli. Aku rasa aku wajib beli. Aku kena beli tanah ni. Kalau aku tak beli, aku rasa rugi. Lepas ni tak ada dah harga ataupun kelebihan aku akan dapat seperti mana harga ni. Jadi ayat anda tu mainkan peranan. Cara anda explain tu bahawasanya limited offer, limited edition, lot yang terakhir, ada promosi besar-besaran, ramai pembeli, testimoni ramai dah beli dengan saya, semuanya puas hati. Jadi perasaan tu anda kena wujudkan dengan emosi. Jadi bila mana klien dengar tu, mereka akan betul-betul selesa dan mereka akan betul-betul yakin dan percaya bahawasanya anda ni penjual hartanah yang terbaik bagi mereka. Dan mungkin mereka tak akan jumpa dengan orang lain dah. Dan mungkin mereka akan bosan dengan anda sahaja. Yang bestnya, apabila anda ni best, kemungkinan dia akan recommend kepada orang lain lagi. Okey, itu yang paling best. Jadi
dalam copywriting ataupun cara anda sebenarnya memang totally secara keseluruhannya kita ada emosi lah. Okey, jenis-jenis emosi di mana kita kena tahu. Okey, dan emosi ini jika anda pandai menggunakan secara kata close sale, secara bercakap ataupun secara copywriting sebenarnya tajuk kita bincang kali ini, anda akan dapat kuasai ayat apa yang anda buat. Ia akan memberi satu yang sangat-sangat berkesan. Maknanya klien baca sekali je memang terus rasa nak beli, tak fikir panjang. Siapa yang dapat cipta emosi yang power, sebenarnya dia dapat menarik pelanggan dengan betul-betul power. Okey. Jadi berikut adalah emosi yang wajib anda kenali sebelum menulis copywriting dan jualan hartanah. Okey, jadi saya kategorikan emosi ini dalam formula DIFP. Okey, DIF. Okey, DIF mungkin anda nak ingatlah formula ni. DIFP nak mudah ingat kan. Okey, jadi dia punya emosi ni dia ada kategori dia. Okey, iaitu kategori yang positif dan juga kategori negatif. Okey. Jadi kategori positif ini adalah dreams ataupun impian. Okey. Kadang-kadang copywriting anda tu anda boleh wujudkan impian. Bila mana dia baca copywriting anda tu, dia boleh terbayangkan, oh aku akan memiliki rumah yang mana mempunyai keuntungan yang tinggi bagi sewa dekat orang. Ataupun aku akan mempunyai rumah di mana rumah ni jika aku beli, aku boleh buat pelaburan. Okey, aku akan dapat untung 100,000, 200,000, nilai akan sentiasa naik. Jadi anda mewujudkan dreams. Okey, dream yang positif. Okey, jadi benda itulah yang akan memberi keyakinan kepada klien untuk beli aset hartanah anda. Okey. Dan yang kedua adalah dari segi positif, inspiration. Okey, inspirasi. Inspirasi ni maknanya mungkin anda boleh tunjukkan testimoni, okey, ataupun mereka yang yang dah berjaya, yang dah berjaya memiliki rumah. Contoh anda kata, alhamdulillah ada 2 orang klien sudah pun memiliki rumah dengan saya, aset ini, dan mereka sangat-sangat gembira dan mereka akhirnya dapat melabur ataupun menjual balik dengan harga lebih daripada yang mereka beli. Jadi anda membuat satu inspirasi kepada mereka untuk datang dekat untuk membeli aset tanah anda. Tapi inspirasi ni anda kena ada satu rujukan lah. Seperti mana rujukan dari segi testimoni ataupun klien yang sudah pun sedia ada bina banglo di Avenue Properties, dia rasa gembira, dia rasa teruja, dia rasa best sangat bina banglo di Avenue Properties. Jadi anda boleh gunakan fakta ataupun emosi orang-orang itu untuk menjadi inspirasi kepada klien ataupun pembeli-pembeli baru ni. Berbanding dream tadi, anda mewujudkan impian. Maknanya benda tak capai lagi. Maknanya anda membayangkan kepada klien, jika dia beli rumah ini, dia akan dapat mandi swimming pool, dia akan ada view yang sangat cantik, keadaan tenang petang-petang, boleh minum kopi, berpandangan yang indah, hadapan bukit. Jadi anda membayangkan dia dapat aset tanah macam tu. Tapi inspirasi ni maknanya anda memberi satu testimoni bahawasanya mereka telah pun memiliki rumah itu dan mereka sangat-sangat puas hati. Sama ada dengan servis anda ataupun dengan servis ciri-ciri hartanah yang dibeli tersebut. Okey, seterusnya copywriting juga mungkinlah anda boleh tulis dalam mode yang negatif. Kadang-kadang mereka mode negatif ni juga sangat berkesan lah. Tapi bagaimanapun kita lebih kepada yang positif lah. Okey, untuk negatif sebenarnya anda juga boleh gunakan cara ini. Problem. Problem tu di mana jika mereka tidak membeli rumah, jika mereka tidak membeli rumah pada waktu sekarang, kemungkinan harga kos guaman dan sebagainya akan meningkat. Kita tahu kan, dulu kan harga rumah murah, proses submission semua murah berbanding sekarang lah kan. Maknanya mahal juga, tapi berbanding sekarang lebih murah dulu. Jadi anda boleh tengok dari segi masalah, dia akan menjadi masalah jika anda tidak beli sekarang. Jika anda tidak beli sekarang, ia akan menjadi masalah. Ataupun anda boleh kaitkan macam ni. Jika mereka yang membeli rumah dengan mereka ejen hartanah yang tidak mahir ataupun ejen hartanah yang tidak dipercayai, mungkinan anda akan menghadapi masalah seperti mana penipuan ataupun scam, booking, bayar down payment, duit burn dan sebagainya. Mungkin anda boleh buat copywriting macam ni, contohlah. Adakah anda ingin mencari aset hartanah? Adakah anda ragu-ragu? Anda ragu-ragu, anda takut duit anda habis kerana tertipu dengan down payment ataupun berurusan dengan orang yang scam hartanah. Berusahalah dengan saya, ejen hartanah, yang mana kami
ada syarikat yang berdaftar. Okey, dan kami lihat testimoni kami di mana kami banyak membantu orang untuk memiliki rumah, dan anda tidak perlu takut lagi, anda tidak perlu kata ada masalah lagi dengan kata dari segi duit hilang, akan hilang dan sebagainya. Okey, jadi benda tu anda ibarat kata anda mewujudkan masalah, dan anda lah orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Kat situ. Jadi anda kena wujudkan kata imajinasi bahawasanya jika mereka tidak beli dengan anda, mereka akan dapat masalah macam ni. Jadi jika mereka membeli aset tanah dengan anda, mereka akan tiada masalah macam ni sebab anda seorang yang trusted. Contohlah kan. Okey, ini antara contoh copywriting secara masalah. Dan copywriting fear pula. Okey, untuk fear kita timbulkan perasaan takut. Perasaan takut. Contohlah macam ni kan. Jika anda tidak membeli aset tanah waktu sekarang, kemungkinan anda akan kerugian. Maknanya anda mungkin tidak akan dapat dah harga rumah dengan harga yang murah macam ni pada tahun hadapan kerana harga mentah semakin naik. Ni contoh, anda buat satu feeling, anda bukan macam ugut, anda buat satu perasaan yang mereka akan jadi takut jika mereka tak beli sekarang. Jadi anda macam ugutlah dia untuk dia beli sekarang. Jangan tangguh lagi. Jadi ayat ni mungkin anda boleh cipta supaya mereka rasa bahawasanya benda ini sangat-sangat sangat-sangat penting jika mereka kena beli sekarang. Jika mereka tak beli sekarang, anda kena takutkan dia. Jadi mereka akan tersentak dan mereka akan membeli aset tanah anda segera. Mereka akan terus PM anda. Jadi benda ni lah ataupun anda kata ini adalah aset yang terhad, aset tanah rumah yang terhad, tinggal satu unit saja lagi. Jika anda tak beli sekarang, bermakna anda akan rugi sampai bila-bila. Cara ayat tu memang hyperbola kan, akan rugi sampai bila-bila. Jadi buatkan orang rasa rugi jika tak beli. Jadi terus mereka PM anda dan anda close. Okey. Jadi akan saya terangkan secara detail apa dia punya mesej ingin sampai ke dalam 4 emosi ini ke next page. Mungkin penerangan preview ini mungkin agak panjang lah, tapi anda mungkin akan faham lah secara ringkas. Okey. Kita ni pergi ke next page. Okey, emosi yang pertama, emosi yang positif ialah dreams ataupun impian. Okey, boleh dikatakan emosi dream atau impian ini dikategorikan sebagai emosi yang positif. Emosi ni buatkan orang ramai membacanya menjadikan seronok, motivasi dan semangat. Jadi bila mana anda buat copywriting tu, orang akan rasa seronok je, orang akan rasa bersemangat, rasa nak je tahu apa benda yang anda nak cakap ni. Dalam emosi ni kita buatkan klien bayangkan bagaimana rupa mereka, maknanya bayangkan bagaimana rupa mereka atau kepuasan mereka jika mereka akan dapat selepas mereka beli unit rumah dengan anda. Maksudnya anda membayangkan perasaan jika dia dapat memiliki rumah dengan anda. Jadi bila mana anda bayangkan, anda penceritaan anda tu anda bayangkan, maknanya mereka akan betul-betul rasa rugi tak beli. Mereka akan kata macam, bestnya jika aku dapat beli rumah ni. Jadi anda kena betul-betul mewujudkan perasaan tu, perasaan impian ataupun dream. Jika mereka, contoh anda kata rumah swimming pool dengan harga RM500,000. Bayangkan jika anda beli rumah tanah dengan kami dan hari-hari anda dapat berteman di kolam bersama ahli keluarga dan anda dapat menjimatkan duit, tidak perlu pergi ke resort lagi untuk dapatkan kolam ataupun kita mencari aktiviti bersama keluarga. Hanya mandi swimming pool di rumah saja. Jadi benda ni kadang-kadang klien bayangkan, bestnya hari-hari dapat berkelah depan rumah ada swimming pool. Jadi anda boleh bayangkan. Dan contoh tajuk kita boleh kongsikan adalah, luar tu orang telah berjaya memiliki rumah impian mereka dengan cara rahsia ini. Ini contoh lah kan. Jadi copywriter luar tu mereka telah berjaya. Maknanya bila mana anda sebut luar tu orang telah berjaya memiliki rumah impian mereka dengan cara rahsia ini, mungkin ini tajuk lah yang berkatakan macam mana nak tarik mereka untuk baca apa anda punya bayangan, impian ini. Okey. Jadi anda boleh buat copywriting macam mana nak positifkan pemikiran klien itu. Cuba bayangkan jika mereka dapat capai apa yang anda nak offer ni, aset yang anda nak jual ini. Okey, seterusnya. Okey, rahsia yang kedua adalah positif dari segi inspirasi. Emosi inspiration ataupun inspiration diketika sebagai emosi yang positif. Dan inspirasi ini membuatkan orang menjadi seronok, motivasi, semangat. Sama juga kan. Cuma kadang-kadang inspirasi ni kita kena bagi contoh lah. Sebab inspirasi mesti ada kisah-kisah yang mana sudah pun ada. Okey, jadi cara nak wujudkan perasaan mesti beli dengan kita ada 4 cara. Itu pertama sekali testimoni.
anda menjual rumah, semestinya anda nak kena ada testimoni rumah yang anda dah jual. Jadi orang akan percaya anda seorang yang penjual yang trusted. Okey. Yang keduanya, contoh banglo di Avenue Properties. Jika anda nak offer kepada mereka membina rumah bersama Avenue Properties, semestinya di Avenue Properties kita ada banyak rumah contoh yang sudah pun dibina, dah serah kunci sekalipun, dan rumah yang dibina sangat-sangat cantik dan tiada setakat ni isu terbengkalai dan sebagainya. Jadi membuatkan anda boleh tunjuk testimoni yang menyebabkan klien akan percaya bahawasanya anda ni memang seorang yang orang kata memang konsultan yang boleh dipercayai. Okey. Jadi anda kena wujudkan testimoni ataupun tunjuk semua testimoni yang ada. Okey. Okey, yang kedua adalah case study. Okay, kajian ataupun kisah inspirasi bagaimana anak muda berjaya membeli rumah, behind the scene, cara mereka membeli rumah dan mudah nak fokus pada kelebihan anda. Okey, jadi case study ni sebenarnya masa anda berurusan dengan klien yang dah berjaya membeli dengan anda. Cadangan saya lah, sebenarnya anda boleh ambil gambar. Okey, contoh di Avenue Properties kita ajar konsultan kita ambil gambar rumah daripada awal sampailah siap. Lepas tu serah kunci, anda sendiri yang bergambar dengan owner. Jadi kadang-kadang benda ni dia akan memberi orang kata memberi keyakinan kepada klien-klien yang akan datang ataupun klien yang baru akan datang. Sebab dia tengok anda sendiri yang ada bersama klien masa serah kunci. Jadi mereka akan wujud keyakinan kepada anda. Jadi anda kena cuba buat ataupun anda buat video behind the scene. Maksudnya anda pergi buat video kata jalan-jalan semasa pembinaan ataupun anda buat behind the scene kata rakaman bersama klien. Kadang-kadang benda tu akan memberi salah satu kisah inspirasi kepada klien baru. Dia rasa aku nak macam ni juga. Aku nak kena interview ataupun aku nak sesi bergambar juga. Aku nak jadi sebahagian daripada orang yang ada testimoni dalam syarikat contoh. Contoh di Avenue Properties kita ada kata majlis penyerahan kunci. Jadi aku rasa macam best je aku nak nak jadi sebahagian daripada klien. Okey. Sebahagian daripada case study. Jadi anda sebagai penjual tanah anda kena kreatif, sentiasa kreatif. Okey. Okey, seterusnya adalah kata-kata pakar. Kadang-kadang dalam copywriting anda itu, okey, anda boleh tulis lah sama ada testimoni, case study, anda boleh tulis dalam bentuk penceritaan terutamanya ataupun kata-kata pakar. Mungkin anda boleh kaitkan, okey, pakar-pakar dalam industri hartanah. Anda boleh kaitkan jika anda tidak beli rumah sekarang ataupun anda mungkin akan kerugian kerana ROI ataupun kadar rate jualan rumah meningkat saban-saban tahun. Jadi kadang-kadang anda petiklah nama-nama pakar hartanah yang menyebabkan jika mereka dengar nama tu mereka akan lebih yakin dengan apa fakta yang anda bagi. Jadi anda boleh tengok balik di majalah-majalah hartanah, anda boleh tengok di surat khabar contohnya, ada pakar-pakar hartanah yang keluarkan statement supaya membeli rumah dan sebagainya. Mungkin anda boleh petik ke dalam copywriting anda tu, anda boleh tulis sebahagian daripada copywriting anda supaya dia akan menyokong apa yang anda ingin sampaikan dalam copywriting anda tersebut. Okey. Okey, seterusnya kisahkan kisah inspirasi. Kongsikan kisah kejayaan klien anda sebelum ini yang menyebabkan prospek menyentik emosi untuk membeli unit rumah anda. Sebenarnya anda buat copywriting dalam bentuk storytelling ataupun kisah cerita. Sama juga anda wujudkan kisah-kisah kejayaan anda. Anda pergi interview klien-klien anda, buat video, cik puan boleh tak puan bagi video sikit feedback macam mana saya berurusan, macam mana saya bimbing tuan-tuan, akhirnya tuan boleh memiliki rumah yang pertama, rumah impian. Jadi boleh tak tuan bagi feedback sekilas servis saya dan sebagainya. Okey, yang menyebabkan klien akan fikir, oh, he is the best, she is the best, jadi dia lah yang terbaik yang boleh aku berurusan. Jadi dalam copywriting anda tu anda kena tulis benda-benda macam ni, kisah inspirasi. Okey, kita pergi ke seterusnya adalah ini adalah kita juga boleh mencipta copywriting dalam bentuk negatif, emosi negatif, di mana emosi problem P adalah berkaitan dengan masalah. Okey, masalah ni dikatakan sebagai emosi yang negatif. Setiap orang ada masalah. Memang setiap orang ada masalah. Memang kita tak nak lari sebab dunia ni memang bermasalah. Itu adalah ujian kepada kita daripada Tuhan kan. Jadi jika kita dapat selesaikan masalah mereka, mereka pasti gembira. Dan mereka sanggup buat apa saja, terutamanya berkaitan dengan bayaran. Betul lah, jika kita dapat selesaikan masalah mereka, mereka akan sanggup bayar dengan harga yang mahal. Okey, sebab kita dapat tolong dia. Okey, jadi kadang-kadang mereka ni tercari-cari. Okey, macam mana nak miliki rumah, harga bajet, contoh macam mana kita nak miliki rumah, nak beli rumah yang terbaik, lokasi yang terbaik. Okey lah, kadang sekarang ni harga kadar menyewa lebih kurang sama membeli rumah sendiri kan. Jadi dia orang fikir lebih baik aku membeli rumah. Jadi mereka tercari-cari siapa yang boleh bantu mereka untuk membeli rumah dengan harga kadar mampu milik. Maksudnya mereka dapat bayar dengan gaji mereka dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu jika mereka ada orang sudi bantu dan mereka akan orang kata sanggup membayar untuk anda.
Okey, pada masa yang sama, mereka tercari-cari siapa yang sanggup bantu. Anda kadang-kadang kena tulis copywriting dalam bentuk masalah ini, situasi ni. Sebab kadang-kadang klien baca dia rasa macam, ni memang akulah ni. Akulah yang ada masalah ni. Dan orang yang menulis copywriting ni mungkin mereka dapat membantu masalah aku. Jadi di situlah anda kena tulis copywriting betul-betul dekat dengan hati, ikhlas. Dan masalah tu kadang-kadang masalah yang logik, memang berlaku kebiasaannya. Okey. Jadi contoh masalah kebiasaan dalam urus jual beli hartanah ialah saya tidak pandai urus pinjaman rumah. Bank beritahu mereka yang kita boleh selesaikan. Jadi macam di Avino Properties kita bina rumah kan. Kadang-kadang klien ni dia malas, kadang-kadang dia tak pandai macam mana nak urus pinjaman sendiri, pinjaman bank atau PPSA. Jadi dia nak kita uruskan. Jadi kita beritahu dekat situ. Anda tidak tahu macam mana nak uruskan pinjaman bina rumah melalui bank atau PPSA. Okay, datang sini, kami akan bantu 100% untuk anda. Jadi bila mana dia dengar tu, dia rasa, macam aku je. Jadi aku pergi kat sini lah, mungkin dapat memudahkan urusan aku. Jadi itulah yang akan menarik pelanggan untuk datang kepada anda. Okey, seterusnya, saya tidak tahu di mana nak bermula beli rumah. Yakinkan mereka bahawa anda ialah mentor yang akan bimbing selesaikan masalah urus jual beli hartanah mereka. Okey, seterusnya, saya tidak tahu cara nak bina rumah dengan syarikat ni. Tunjukkan kepada mereka cara urus bina hartanah dan beri testimoni projek telah siap. Okey, jadi mereka kadang-kadang tercari-cari. Jadi mereka memang setiap mereka ada keinginan ataupun masalah mereka. Jadi anda kena wujudkan, bagi tahu masalah dalam copywriting dan anda beritahu anda lah orang hero yang akan selesaikan. Jadi biasalah mereka akan cari hero-hero ini untuk selesaikan masalah anda. Di situ anda akan mendapat menarik pelanggan dengan ramai dengan copywriting ini. Okey. Okey, seterusnya. Ini yang mungkin terakhir dari segi emosi. Okey, dari segi emosi yang kedua adalah negatif. Okey, itu fear, takut. Emosi fear atau takut dikategorikan sebagai emosi yang negatif. Perasaan takut ini muncul disebabkan pemerhatian kejadian orang keliling, menyebabkan dia takut bertindak ataupun terjadi pada dirinya. Okey, jadi caranya adalah anda kena mainkan emosi takut ini dan setkan bahawa anda lah satu-satunya orang yang boleh menyelesaikan masalah ini. Okey, untuk maklumat anda, memang kebiasaannya lah di sekeliling kita ini kita tengok banyak scam hartanah di mana dia ambil deposit, tiba-tiba burn. Tiba-tiba tanah pun tak dapat, aset tanah pun tak dapat, tapi duit hilang. Bayar booking 3,000, 4,000 tiba-tiba hilang. Jadi benda-benda begini menyebabkan orang yang tak terkena lagi ni jadi takut. Dia takut berurusan, jadi dia tak yakin. Dia takut dia kena tipu seperti mana kawan dia kena tipu, seperti mana saudara dia kena tipu. Dia jadi takut. Jadi cara terbaik adalah anda mewujudkan emosi-emosi ataupun masalah yang ketakutan ini dalam copywriting anda dan anda beritahu anda lah yang akan menyelesaikan ketakutan ini. Okey, jadi ini antara anda kena wujudkan. Mungkin anda boleh wujudkan copywriting macam ni lah, yang mana dia akan menarik pelanggan kepada anda. Tapi jika anda buat Facebook ad dan sebagainya, kadang-kadang ayat yang berunsurkan kata takut ni mungkin ada yang tidak lulus lah. Anda tengok balik lah ayat anda. Okey, contoh kejadian yang berlaku melibatkan emosi takut ialah takut kena tipu oleh skamer hartanah. Jadi benda ini akan orang kata melibatkan yang menyebabkan mereka tu takut, okey, untuk berurusan. Jadi anda boleh beritahu anda berdaftar dengan syarikat Avino Properties, okey, dan diorang boleh cek balik dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka akan lebih yakin untuk membina rumah. Ataupun ada seorang ejen rent, anda boleh tunjukkan rent tag anda, okey. Benda itu akan menunjukkan orang kata ID sah yang menyebabkan mereka yakin berurusan dengan anda. Okey, seterusnya adalah mereka kadang-kadang takut hilang deposit beli rumah, okey. Sebab tu kita kalau berurusan dengan mereka ini, kita kena tunjukkan banyak testimoni ataupun transaksi sebelum ni yang menyebabkan mereka akan lebih yakin dengan kita. Macam di Avino Properties, kita ada banyak testimoni rumah banglo-banglo yang sudah siap dan tiada isu terbengkalai dan sebagainya. Jadi benda itu akan meyakinkan lagi klien-klien ini supaya mereka tahu syarikat ini betul-betul bina rumah, bukan kata scam dan sebagainya. Okey, sebab kita dah wujudkan testimoni yang rumah siap. Okey, dan seterusnya adalah okey, takut bina rumah sebab tak siap. Ni sama juga, anda boleh tunjuk testimoni di Avino Property contohnya. Takut beli rumah tak puas hati, showkan pembeli bina dulu tu. Okey, jika anda membeli rumah, kalau boleh kita showkan klien itu dia pergi tengok dulu rumah sebelum kita submit dokumen ke apa. Sama ada anda nak beli rumah subsidi KL ke, better anda pergi viewing dulu ataupun pergi tengok dulu. Okey, jangan kata terus bayar dan sebagainya. Sebab kadang-kadang benda tu memanglah kita percaya, tapi apa pun kita kena tengok dulu produk apa kita nak beli tu ataupun aset tanah tu kita kena wujudkan dulu. Jadi kita mungkin boleh wujudkan perasaan takut ini dalam
kata copywriting kita, dan kita akan beritahu kita lah yang akan menyelesaikan. Tapi sebelumnya anda beritahu anda yang menyelesaikan itu dalam keadaan yang betul-betul ada fakta lah kan, sama ada testimoni dan sebagainya. Berbagai pasal takut timbul, tapi cara hilangkan pasal takut ini ialah dengan berkeyakinan bahawa kita lah yang akan ke hadapan dan mengatasi semua ketakutan tersebut. Sebab dia orang tahu kita adalah penjual hartanah, dan mereka tahu kita adalah orang yang mahir dalam bidang hartanah. Jadi di situ mereka akan percaya kepada kita, dan kita pula janganlah mengkhianati kepercayaan mereka. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang jujur. Okey, jadi mungkin setakat ni sajalah kita punya perkongsian dari segi rahsia emosi dalam copywriting hartanah. Okey. Dan kita akan pergi ke next, itu struktur copywriting hartanah yang power. Okey, kita jumpa di next video. Okey, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.